Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Sabita Maria. Nombor telefon saya 278810. Saya akan membentangkan sedikit ulasan tentang pengenalan dan soalan 2. Filem Gaya Sistem dipilih sebagai karya yang menarik dengan tema kecaman psikologi dan depression dalam diri seorang individu. Filem ini terdapat dua watak yang berbeza dalam diri watak utama iaitu sebagai Zafiq dan sebagai virus. Zafiq merupakan watak sebenar, manakala virus merupakan watak yang berjiwa dendam kejam dalam diri Zafiq. Filem ni banyak menceritakan tentang watak yang berhalusinasi. Watak utama mengalami kecaman otak disebabkan oleh dua punca utama, iaitu pertama, Zafiq mengalami kehilangan yang tragis dan kematian isteri dan anaknya akibat daripada pembunuhan. Hal ini menyebabkan Zafiq merasa sangat dendam dan yang sangat tinggi dan mendorong untuk bertindak kejam dan melampau. Disebabkan itulah munculnya watak sebagai virus, iaitu merupakan akal halusinasinya. Punca kedua Zafiq berlakunya kecaman otaknya disebabkan penahanan ke atas dirinya dalam penjara disebabkan oleh perkara yang dia tidak lakukan. Saya Nur Afiqah binti Syamsuddin, nombor metrik 279487. Kecederaan mental yang dialami oleh watak Zafiq dalam filem The Assistant adalah skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid menunjukkan gabungan di antara delusi dan halusinasi. Pengidap skizofrenia paranoid mungkin percaya bahawa seseorang ingin mencederakan mereka, sering diikuti dan pemikiran mereka telah dikawal oleh kuasa luar. Pengidap skizofrenia paranoid juga mungkin mengalami halusinasi pendengaran, iaitu mendengar suara yang sebenarnya tidak hadir. Suara ini boleh menjadi kritikal apabila memerintah dan bercakap. Pesakit juga boleh menjadi sangat agresif. Kaedah rawatan yang boleh dilakukan untuk merawat kecederaan skizofrenia adalah melibatkan kombinasi terapi ubat-ubatan dan terapi psikososial. Kecederaan skizofrenia adalah kondisi yang kompleks dan setiap individu mengalami gejala yang berbeza. Penting untuk setiap pengidap mencari bantuan perubatan profesional jika mengalami gejala skizofrenia. Berikut merupakan bukti yang menunjukkan watak Zafiq dalam filem The Assistant mempunyai kecederaan skizofrenia paranoid kerana pembantunya, iaitu Perot hanyalah halusinasinya sahaja. Perot juga telah mempengaruhi pemikiran Zafiq untuk bertindak di luar kawalan. Aku kenal dia ni. Dia terus kita kisah aku dulu. Apa kaitan dia dengan Nisa? Nanti kita jumpa dia, kita tanya dia. Aku dah sengit dah. Kau main udah masuk rumah orang, kau bunuh orang seperti kau gelak-gelak. Kau gila lah. Kan kau dah nak semua dia ni. Kau nak berhenti, ha? Kita tak berhenti selagi setiap daripada waktu masih hidup. Kau faham tak? Kau ni tak ni. Faham? Kau ingat aku buat semua benda ni suka-suka ke, Zafiq? Kau ingat aku balas kau? Aku ni impian kau. Aku ni nafsu kau, Zafiq. Kan? Aku ada kemuliaan yang kau tak mampu buat. Kau tak wujud, Feroz. Kau cuma hidup dalam kepala aku. Oh, kau! Seterusnya soalan 2. Seiring dengan ulasan yang saya berikan berkenaan soalan 2 ini, adegan video pendek akan ditayangkan sebagai contoh perilaku yang tidak normal melibatkan bahagian otak. Yang pertama, Angela. Yang Angela ni yang terlibat di locus temporal, pengelolaan emosi, terutamanya dalam mengawal rasa takut dan agresi. Dalam filem ni, Angela mungkin memainkan peranan penting ketika Zafiq merasa dendam dan marah yang mendalam selepas kematian tragis isteri dan anaknya. Kecelaruan otak Zafiq yang mendorong untuk bertindak kejam dan melampau mungkin kaitan dengan gangguan Angela yang menyebabkan peningkatan rasa marah dan kehilangan kawalan emosi. Kedua, berlakunya kecederaan otak pada bahagian korteks prefrontal. Bahagian ini bertanggungjawab untuk mengawal fungsi kognitif tingkat tinggi seperti perancangan kawalan diri dan pengambilan keputusan. Bila berlakunya kecederaan pada bahagian ini, Zafiq mungkin mengalami kesulitan memikir secara rasional dan membuat keputusan yang baik. Hal ini dapat dilihat jelas dalam tindakan kejam dan tanpa belas kasihan terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh Zafiq yang berhalusinasi sebagai virus dalam tayangan video. Membunuh semua kunci-kunci yang berada di gelap malam demi balas dendam dan mencari pembunuh anak dan isterinya. Yang terakhir adalah kecederaan bahagian hormon yang bertanggungjawab terhadap kecederaan mental atau tikalan yang tidak normal dari filem The Assistant ni ialah hormon stres seperti kortisol. Kebanyakan sel dalam tubuh mempunyai reseptor kortisol. Oleh itu, hormon ini sangat berbagai fungsi dalam tubuh badan kita. Dalam kes Zafiq pula, tekanan dari kehilangan keluarga, kematian yang tragis dan dia dipenjarakan tu mungkin menyebabkan peningkatan kadar kortisol dalam tubuh dia. Peningkatan kortisol ni boleh mempengaruhi keseimbangan emosi dan cenderung kepada kecederaan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Lena binti Zulkarnaini, nombor metrik 276995. Berdasarkan soalan 3, pilih mana-mana dua pembelajaran psikologi di bawah yang dapat dilihat dari filem yang ditonton. Saya telah memilih dua, iaitu melalui dari segi contoh pembelajaran klasikal dan pembelajaran operan. Untuk pembelajaran klasik yang terdapat dalam filem The Assistant ini dapat dilihat melalui watak utama, iaitu Zafiq, yang mengalami tindakan balas emosi yang kuat terhadap situasi atau rangsangan tertentu yang berkaitan dengan kehilangan dan kebencian yang dirasakan. Sebagai contoh, setiap kali Zafiq mengingatkan kematian isteri dan anaknya, dia akan merasa marah, sedih dan penuh dengan kebencian. Tindak balas emosi ini akan berlaku secara automatik tanpa Zafiq menyedarinya. Dalam konteks pembelajaran klasik, rangsangan asal yang tidak berkaitan dengan emosi adalah kematian isteri dan anaknya. Rangsangan ini akan menjadi rangsangan asal yang menghasilkan tindakan emosi yang kuat dalam bentuk kemarahan, kesedihan dan kebencian. Lama-kelamaan, setiap kali Zafiq berhadapan dengan situasi atau rangsangan yang berkaitan dengan kehilangan dan kebencian, contohnya melihat gambar keluarganya ataupun memegang barang yang dimiliki oleh ahli keluarganya, tindak balas emosi yang kuat dicetuskan secara automatik. Dalam arti kata lain, kehilangan tragis menjadi rangsang asal yang cetuskan tindak balas emosi yang kuat sesuai dengan pembelajaran klasik. Berikut merupakan contoh adegan untuk pembelajaran klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Lena binti Zulkarnaini, nombor metrik 276995.
Berdasarkan soalan 3, pilih mana-mana dua pembelajaran psikologi di bawah yang dapat dilihat dari filem yang ditonton. Saya telah memilih dua, iaitu melalui dari segi contoh pembelajaran klasikal dan pembelajaran operan. Untuk pembelajaran klasik, yang terdapat dalam filem The Assistant ini dapat dilihat melalui watak utama iaitu Zafiq yang mengalami tindakan balas emosi yang kuat terhadap situasi atau rangsangan tertentu yang berkaitan dengan kehilangan dan kebencian yang dirasakan. Sebagai contoh, setiap kali Zafiq mengerti kematian isteri dan anaknya, dia akan berasa marah, sedih dan penuh dengan kebencian. Tindak balas emosinya akan berlaku secara automatik tanpa Zafiq menyadari. Dalam konteks pembelajaran klasik, rangsangan asal yang tidak berkaitan dengan emosi adalah kematian isteri dan anaknya. Rangsangan ini akan menjadi rangsangan asal yang menghasilkan tindakan emosi yang kuat dalam bentuk kematian. Seterusnya adalah pembelajaran operan. Mula dapat dilihat melalui hubungan antara dua watak iaitu Zafiq dan watak lain iaitu Feiruz. Feiruz ini merupakan watak yang muncul sebagai teman halusinasi. Zafiq apabila berasa marah dan lebih lagi dengan semangat yang pendendam. Apabila Zafiq merasakan kebencian dan kemarahan yang mendalam, tindakannya akan dipengaruhi oleh perasaan itu. Dalam konteks pembelajaran operan, tindakan Zafiq yang dipengaruhi perasaan marah dan dendam dianggap sebagai tindak balas. Feiruz, iaitu sebagai rakan halusinasi, akan muncul sebagai tindak balas seterusnya terhadap perasaan tersebut. Feiruz akan melakukan watak yang melambangkan sisi zalim dan pendendam Zafiq. Apabila Feiruz muncul, Zafiq akan bertindak keterlaluan yang kejam dan beri ruang ekspresi kepada perasaan kebencian yang dirasakan. Dalam pembelajaran operan juga, tindakan dan tindak balas yang saling berkaitan. Dalam kes ini, perasaan marah dan kebencian Zafiq berfungsi sebagai antisiden yang mempengaruhi tindak balasnya yang keterlaluan dan kejam diwakili oleh kemunculan Feiruz. Secara keseluruhannya, filem The Assistant menggambarkan pembelajaran psikologi iaitu melalui pembelajaran klasik dan operan. Pembelajaran klasik berlaku apabila kehilangan tragis yang menjadi rangsangan asal yang mencetuskan tindak balas emosi yang kuat dalam Zafiq. Sementara itu, pembelajaran operan juga dapat dilihat melalui hubungan antara Zafiq dan Feiruz di mana tindakan dan respon Zafiq dipengaruhi oleh perasaan geram dan kemarahannya yang dirasakannya. Itu sahaja daripada saya dan berikut merupakan contoh adegan untuk pembelajaran operan. Seterusnya adalah pembelajaran operan. Mula dapat dilihat melalui hubungan antara dua watak iaitu Zafiq dan watak lain iaitu Feiruz. Feiruz ni merupakan watak yang muncul sebagai teman halusinasi. Zafiq apabila berasa marah, lebih-lebih lagi dengan semangat yang pendendam. Apabila Zafiq merasakan kebencian dan kemarahan yang mendalam, tindakannya akan dipengaruhi oleh perasaan itu. Dalam konteks pembelajaran operan, tindakan Zafiq yang dipengaruhi perasaan marah dan dendam dianggap sebagai tindak balas. Feiruz, iaitu sebagai rakan halusinasi, akan muncul sebagai tindak balas seterusnya terhadap perasaan tersebut. Feiruz akan melakukan watak yang melambangkan sisi zalim dan pendendam Zafiq. Apabila Feiruz muncul, Zafiq akan bertindak keterlaluan dan kejam dan beri ruang ekspresi kepada perasaan kebencian yang dirasakan. Dalam pembelajaran operan juga, tindakan dan tindak balas yang saling berkaitan. Dalam kes ini, perasaan marah dan kebencian Zafiq berfungsi sebagai antisiden yang mempengaruhi tindak balasnya yang keterlaluan dan kejam yang diwakili oleh kemunculan Feiruz. Secara keseluruhannya, filem The Assistant menggambarkan pembelajaran psikologi iaitu melalui pembelajaran klasik dan operan. Pembelajaran klasik berlaku apabila kehilangan tragis yang menjadi rangsangan asal yang mencetuskan tindak balas emosi yang kuat dalam Zafiq. Sementara itu, pembelajaran operan juga dapat dilihat melalui hubungan antara Zafiq dan Feiruz di mana tindakan dan respon Zafiq dipengaruhi oleh perasaan geram dan kemarahannya yang dirasakannya. Itu sahaja daripada saya dan berikut merupakan contoh adegan untuk pembelajaran operan. Seterusnya adalah pembelajaran operan. Ia dapat dilihat melalui hubungan antara dua watak iaitu Zafiq dan watak lain iaitu Feiruz. Feiruz ni merupakan watak yang muncul sebagai teman halusinasi. Zafiq apabila berasa marah, lebih-lebih lagi dengan semangat yang pendendam. Apabila Zafiq merasakan kebencian dan kemarahan yang mendalam, tindakannya akan dipengaruhi oleh perasaan itu. Dalam konteks pembelajaran operan, tindakan Zafiq yang dipengaruhi perasaan marah dan dendam dianggap sebagai tindak balas. Feiruz, iaitu sebagai rakan halusinasi, akan muncul sebagai tindak balas Seterusnya saya akan menerangkan mengenai soalan 4 iaitu mengenai watak utama dalam cerita The Assistant iaitu Zafiq. Zafiq ni merupakan seorang yang bijak. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau dapat menyelesaikan segala misteri mengenai pembunuhan isteri dan anaknya yang berlaku disebabkan oleh rakan baiknya iaitu Sam. Namun begitu, segala tindakan beliau adalah bantuan daripada Feiruz iaitu rakan halusinasinya sendiri. Selain itu, Zarif ni juga bijak mencari segala bukti mengenai pembunuh keluarganya iaitu Zarif telah meminta pertolongan daripada Devi yang merupakan pakar dalam hacker maklumat untuk mengedit video pembunuhan keluarganya dan menyuruh Devi ni untuk mendapatkan beberapa maklumat yang lain. Apa aku tak ada kat sini lah? Aku bukan nak jumpa bapak kau. Kau nak semua ceritakan semua tentang bapak kau. Aku nak minta tolong sikit. Zafiq, aku nak cakap soalan kau begitu. Nak buat apa yang boleh? Zee, kau nak aku bisa ambil sesuatu ke? Tak payah, aku baru send kat kau. Telefon kau tu? Okey, itu adalah beberapa bukti yang menunjukkan Zarif ini bijak dalam mencari beberapa bukti untuk menyelesaikan segala misteri mengenai pembunuhan isteri dan anaknya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kecerdasan. Kecerdasan ini ditarifkan sebagai pemikiran yang abstrak, kesedaran diri, pembelajaran, pemahaman dan penyelesaian masalah. Kecerdasan seseorang ini juga dapat dibezakan melalui darjah kecerdasan DK yang dipengaruhi oleh keupayaan individu dalam mempelajari sesuatu. Kecerdasan ini dapat mempengaruhi kesemua tingkah laku yang menunjukkan perbezaan yang dapat memberi kesan kepada sifat khusus tingkah laku seseorang itu. Melalui filem ini, Zari dilihat mempunyai kecerdasan yang berbeza daripada watak-watak yang lain. Arif ini dilihat seorang yang tidak pernah berputus asa dan berpegang pada jati dirinya untuk mendapatkan segala kebenaran mengenai pembunuhan misteri isteri dan anaknya. Perwatakan Zarif ini dilihat melalui tingkah lakunya yang sanggup mengambil pelbagai risiko untuk mendapatkan kebenaran mengenai pembunuhan mereka. Menerusi teori kecerdasan yang telah ditulis oleh Howard Gardner menerusi bukunya yang berjudul Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence 1983 yang menunjukkan bahawa setiap individu ini dilahirkan mempunyai potensi yang membina kecerdasan yang berbilang. Terdapat 8 kecerdasan yang telah disenaraikan oleh Howard Gardner ini, iaitu yang pertama ada linguistik, logical iaitu matematik, spatial, body, kinesthetic, music, interpersonal, intrapersonal dan naturalistik.
Berdasarkan filem The Assistant ini, dilihat watak utamanya iaitu Zafiq mempunyai kecerdasan spesial atau visual, ruang yang menunjukkan keupayaan untuk menggambarkan dengan lebih dalam dan jauh. Ini dikatakan demikian kerana ia mempunyai keupayaan imajinasi yang tinggi dan mampu mencipta kreativiti. Ia dilihat bahawa ia dapat berimajinasi dan berfikir luar daripada kotak. Kecerdasan ruang dan visual ini membolehkan individu tersebut dapat mempersembahkan idea-idea visual dan ruang yang berkecenderungan dalam aspek imajinatif dan kreatif. Perkara ini dilihat, Zafiq ini mempunyai halusinasi yang munculnya watak virus yang memainkan peranan yang sangat berani, pandai berlawan dan pintar bercakap. Apa kau lagi? Kata dah kan? Kita selesai bila cakap. Kita selesai. Ni, saya apa pun. Hai, tak bagi. Masuk kat sini. Kau tengok sini. Aku dia buat. Kita tak pasal kau. Jadi apa yang kau nak buat? Kau macam. Kita masih. Boleh. Kami. Yang kedua adalah kecerdasan kinestetik, iaitu pergerakan yang dapat mengawal gerakan badan seseorang dan kapasiti untuk mengendalikan objek mahir. Ia juga merupakan kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian alat keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Kecerdasan ini juga dapat dilihat lebih terjerumus kepada aktiviti sukan dan fizikal yang cergas. Perkara ini dapat dilihat melalui watak virus yang pandai berlawan. Kecerdasan yang dimiliki oleh watak virus iaitu rakan halusinasinya Zarif yang berwatakkan berani dan pandai berlawan. Adalah kecerdasan intrapersonal, iaitu merupakan satu perubahan perasaan seperti kesedihan dan perasaan negatif. Sebagai contohnya berlakunya simptom depresi. Kecerdasan ini sering dimiliki oleh seseorang yang mempunyai tanggapan terhadap dirinya sendiri, yang mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri. Ia juga berkemampuan dalam menyelesaikan masalah intrapersonal dan mampu mengendalikan konflik yang dirasakan akan terbebas daripada gangguan-gangguan psikologi yang muncul pada perilaku seseorang yang dapat menunjukkan tingkah kesejahteraan psikologi seseorang. Perkara ini dapat dilihat melalui filem ini, iaitu melalui wataknya Zarif yang mempunyai sifat kemarahan dalam diri akibat daripada kematian ahli keluarganya. Dengan ini, wujudnya watak virus yang merupakan rakan halusinasinya yang menunjukkan kekuatan bagi pihaknya untuk berlawan dengan penjahat dan mendapatkan segala kebenaran mengenai pembunuhan misteri itu. Assalamualaikum, saya Nur Faradila Davina binti Isa akan meneruskan dengan motivasi. Motivasi merupakan satu keinginan yang terbentuk dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perkara bagi mencapai tujuan dan matlamatnya. Terdapat dua rangsangan motivasi, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berdasarkan filem tersebut, motivasi intrinsik telah berwujud dalam diri seseorang, iaitu seseorang telah melakukan aktiviti secara keserelaannya tanpa adanya paksaan secara fizikal ataupun mental. Teori motivasi naluri juga terdapat dalam agenda asing, iaitu Ferris telah menupaskan lawannya dengan menggunakan naluri dan kemampuannya ketika menghadapi situasi tersebut. Ini kerana naluri dapat menggerakkan tindakan seseorang berdasarkan situasi yang dialami oleh seseorang tersebut. Apa aku tak ada kat sini lah? Aku berani buat kau. Kau nak terus tanpa kau. Aku nak terus. Zafiq, aku ni. Aku dah cakap faham kau itu. Dan kau ada apa yang boleh? Sini. Aku bisa ambil satu. Tak payah. Aku rasa tak suka kau. Jangan kau tu. Betul kan? Bukan makna kan? Motivasi intrinsik pula telah wujud berdasarkan pengaruh luaran, iaitu seperti ajakan, suruhan atau paksaan, menyebabkan seseorang individu tersebut akan melakukannya untuk mendapatkan tujuan dan matlamat. Dalam adegan ini juga terdapat teori pengurangan dorongan, iaitu dorongan menghasilkan tindakan bagi memenuhi keperluan. Apabila seseorang itu telah mencapai sesuatu tujuan, dorongan tersebut akan berkurangan dan menyebabkan seseorang itu berasa lebih puas dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana binti Aziz, bernombor metrik 277-958. Saya akan menerangkan personaliti dan tingkah laku dalam watak ini, kemudian teori-teori yang melibatkan dan teori yang berkaitan dengan watak dalam cerita ini. Personaliti merupakan ciri-ciri fizikal, emosi dan kognitif seseorang. Perkara yang menjadi tumpuan untuk mengenali personaliti dan tingkah laku ialah sifat-sifat individu itu sendiri, di mana cara mereka berfikir, beremosi dan berinteraksi dengan orang lain. Okey, personaliti dan tingkah laku pada watak filem The Assistant ini menggunakan perspektif yang menggambarkan neuroticism, di mana emosi seseorang lelaki terganggu disebabkan oleh dia kehilangan anak dan isterinya semasa dia meringkuk di dalam penjara. Dan hal ini telah menyebabkan Zafiq ini sukar berfikir secara rasional, sukar membuat keputusan dan sukar menangani tekanan secara berkesan.
Seterusnya, teori personality yang menjelaskan ciri-ciri personality movie The Assistant ini ialah teori Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, personality terdiri daripada sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang individu boleh dan termasuk tingkah laku yang boleh dilihat oleh orang lain atau perasaan yang dialami seseorang itu dalam dirinya sendiri. Misalnya ialah penentuan psikik. Penentuan psikik ini berkait rapat dengan personality watak utama movie ini, di mana ia melibatkan sebab-sebab tertentu dipengaruhi tingkah laku dan reaksi emosi manusia itu. Okey, dalam filem ini telah memaparkan watak Zafik yang terpaksa meliput di dalam penjara atas kesalahan yang dilakukannya. Sewaktu Zafik berada di dalam penjara atas kesalahan yang bukan dilakukannya, ia menyebabkan dia telah kehilangan anak dan isterinya yang telah dibunuh. Maka Zafik mempunyai tekanan emosi atau marah yang keterlaluan, di mana ia ingin membalas dendam dan ingin mencari siapa yang membunuh anak dan isterinya itu. Teori kedua yang melibatkan watak Zafik ini ialah teori perkembangan psikososial oleh Erikson. Menurut teori Erikson ini, perkembangan kepribadian manusia berlaku sepanjang hayat seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial seperti hubungan dengan orang lain. Teori ini berkait rapat juga dengan personality watak Zafik, di mana telah menunjukkan bahawa kegagalan Zafik mengatasi masalah, iaitu tidak boleh menerima kematian anak dan isteri yang telah dibunuh, yang menyebabkan pada suatu tahap perkembangan Zafik ini berlaku. Hal ini telah memberikan kesan yang panjang kepada Zafik kerana dia masih tidak boleh menerima kenyataan bahawa anak dan isteri sudah meninggal dunia. Pada masa yang sama juga dia tertanya Ferris yang merupakan watak kedua dalam movie The Assistant ini yang telah melakukan pembunuhan itu serta Zafik bertanya Ferris, siapakah melakukan pembunuhan terhadap anak dan isterinya itu, dan Ferris akan membantu Zafik dalam mencari siapa yang bunuh keluarganya itu. Senang untuk saya kisah Nabi aku. Tahu tak tentang kes pembunuhan dia? Itu sebab kau mikir ni. Fik, aku beda sihat. Kalau lepas tu, bukan sajalah. Boleh berpuluh kita lah. Keluarga aku mati sebab aku kan. Aku lepas dalam penjara, tak boleh protect orang. Satu tanggungjawab aku jadi bakul suami itu aku gagal. Apa kau nak? Aku Kak Zanisa. Kau cakap kau nak pastikan dia dapat balas setimpal.